Okey, antara yang berikut yang manakah benar mengenai produk seramik dan cirinya. Jadi hak ni pun sama, awak kena hafal lah Tapi untuk kali ni saya skip dulu. Jadi saya cover yang jawapan dia A dululah. Gigi palsu jawapannya. Okey, nombor 5. Yang ni saya akan cover balik lah cara nak ingat guna. Okey, nombor 5. Rajah menunjukkan satu proses penghasilan bahan sintetik. Kalau daripada sini, ini sebelah kiri adalah monomer. Mono bermaksud satu ataupun single Jadi awak tengok sini dia satu lah, satu. Ni satu. Okey, dia tidak terikat, dia bebas, satu. Itu monomer. Jadi yang sebelahnya dia menjadi polimer. Poli bermaksud banyak. Jadi dalam satu molekul, ini kita panggil satu molekul, ada banyak monomer yang terikat. Tengok kan ni satu monomer terikat dengan monomer yang lain. Jadi kita panggil ia adalah polimer. Jadi proses daripada polimer menjadi monomer kita panggil penyah polimeran. Kita nyahkan dia. Okey, jadi proses daripada monomer jadi polimer kita panggil pempolimeran. Okey, tetapi dia nak tahu yang mana padanan yang betul. Padanan betul bagi bahan yang terlibat dalam proses selajak. Okey, R. Okey, jadi kita kena tengok pasangan monomer dengan polimer yang betul. Jadi kita tengok contoh A. Isoprena adalah monomer kepada getah asli. Getah asli. Jadi getah sintetik ini salah. Okey. Yang kedua, monomer etina adalah mestilah tena gitu. Etena, jadi dia polimer dia adalah polyethena. Bukan polystrena. Okey, yang ni salah. Okey, jadi yang kedua salah. C. Metil metakrilat monomer dia dan polimer dia ialah perspex. Okey, yang ni betul. Dan yang terakhir monomer neoprena. Neoprena ini bukan monomer, ia adalah polimer. Jadi dia polimer kepada kloroprena. Okey, ni monomer dia. Okey, jadi jawapan D pun salah. Okey, jadi itu soalan nombor 5. Seterusnya kita pergi kepada soalan struktur bahagian A. Rajah 1.1 dan 1.2 menunjukkan eksperimen ketahanan logam tulen terhadap kakisan. Kita ada dua. Satu kita ada logam tulen, satu lagi kita ada alloy terhadap kakisan. Jadi bila dia sebut kakisan, maksudnya karat lah. Biasa gitulah. Kakisan ni mesti melibatkan karat. Okey, jadi apabila kita tengok gambar rajah 1.1, paku besi dimasukkan ke dalam larutan natrium klorida, paku besi dan rajah 1.2, paku keluli dimasukkan ke dalam larutan natrium klorida. Jadi dikata soalan A nyatakan satu pemerhatian berdasarkan rajah 1.1 dan 1.2. Jadi bila kena ada dan di sini kita mesti bandingkan. Ataupun perkataan yang sesuai ditulis sama ada manakala. Ni perkataan yang sesuai untuk ditulis di dalam pemerhatian. Jadi macam mana kita nak tulis? Jadi kita mula dengan rajah 1.1 dahulu. Kita dah tulis lah. Pada rajah 1.1, kalau awak rajin awak boleh tulis lah. Tapi kalau nak jimatkan pen, awak boleh tulis terus pemerhatian dia. Awak kata paku besi berkarat. Manakala
Paku keluli tidak berkarat. Okey, ataupun tidak berkarat ni tidak berubah. Sebab daripada asal dia memang bentuk gitu, jadi sekarang pun bentuk dia macam gitu. Jadi mana-mana perkataan tidak berkarat atau tidak berubah, dua-dua boleh digunakan. Okey, kita tengok yang kedua. Nyatakan satu inference berdasarkan eksperimen ini. Bila inference bermaksud sebab. Jadi dia nak tanya sebab kenapa paku besi berkarat. Hak itulah dia nak tanya tu. Jadi awak nak kena jawab kena. Sebab kerana. Okey, ini inference. Inference sebab dia awak kena jawab dengan perkataan kerana. Okey, bermula dengan perkataan kerana. Kerana paku besi tidak tahan kakisan. Kang dia nak cerita pasal kakisan hak atas ni Kang. Ni tidak tahan kakisan. Ni tahan, perkataan tahan ni. Okey, jadi kita gunakan benda itulah ayat yang sedia dah di atas. Dia tidak tahan kakisan. Okey, next. Ramalkan keadaan paku pada rajah 1.2. Ni awak kena tengok betul-betul Dia soalan dia rajah 1.2. Jadi sini rajah 1.2 ni. Jangan pergi cerita pada rajah 1.1. Selepas radas dibiarkan selama seminggu. Jadi dia buat benda. Jadi awak rasa paku keluli ni jadi macam mana? Adakah dia jadi berkarat? Adakah dia tidak berkarat? Okey, jadi awak boleh tulis. Jadi ditanya keadaan paku ni. Ni keadaan paku. Jadi keadaan paku. Okey, kalau nak sama pada rajah 1.2 boleh. Okey, keadaan paku kekal. Tidak berubah. Yang penting perkataan ni lah. Tidak berubah. Keadaan paku tidak berubah. Ni penting. Okey. Jadi yang ini keadaan paku tidak berubah. Okey, betul. Dan D. Keluli adalah sejenis alloy. Nyatakan definisi secara operasi bagi alloy. Jadi apa-apa saja mula-mula sekali dia nak tahu bagi ni Kang, alloy Kang. Jadi awak kena tulis alloy dari depan. Jadi tu cara memula sekali. Okey, ini saya labelkan sebagai star lah. Okey, jadi cara dia nak jawab ialah star ialah pilih antara 3. Bahan, proses. Nanti saya type sebab saya nak copy paste nanti. Kejap. Okey, jadi alloy. Jadi mula-mula sekali awak kena start alloy ni. Okey, startkan alloy. Jadi cara dia adalah start ialah ni huruf kecil ni semua benda wajib ditulis. Satu ayat macam ni saja. Awak ingat gini sama sampai bila-bila. Ialah pilih alloy itu adalah bahan ke, proses ke atau tindak balas yang menyebabkan pun wajib ditulis. Pemerhatian apa yang berlaku di dalam eksperimen dalam gambar di atas. Apabila pun wajib kena tulis situasi ataupun boleh ubah dimalarkan yang kita buat benda. Apa yang kita buat. Ni kita buat. Okay. Jadi cara nak tulis kejap lagi. Next video